Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada malam ini kita sama-sama berkumpul yang mana atas nama untuk menyambut Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana merupakan pada bulan Rabiul Awal pada setiap tahun kita meraihkan di seluruh negara, bahkan di seluruh dunia meraihkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sebenarnya kalau kita kata nak berkongsi ilmu, mestilah seorang yang alim, seorang yang mempunyai ilmu. Jadi saya sebenarnya tidaklah seorang yang alim, tetapi atas dasar semangat, atas dasar tuntutan daripada Nabi kita sendiri untuk kita berkongsi sedikit sebanyak, memperingati terutamanya diri saya sendiri, maka saya hadir pada hari ini. Walaupun tidak berapa sihat sebenarnya, saya demam dan sudah 2 minggu, tapi alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan pada saya untuk datang bersama. Kerana untuk meraihkan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berkumpul pada malam ini kerana rindu dan ingat kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana rindu dan ingat itu adalah rukun daripada percintaan, cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ketahuilah, barang siapa yang tidak menyintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi diri dia, diri mak ayah dia, diri anak-anak dia dan seluruh manusia semua, maka iman dia tidak akan sempurna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Tidak beriman, yakni tidak sempurna iman di kalangan kamu sehinggalah dia mengasihi diri aku, kata Nabi, melebihi daripada dia kasih pada diri dia, melebihi dia kasih pada diri ibu bapa dia, melebihi dia kasih pada keluarga anak-anak dia dan juga seluruh manusia. Kerana cinta kepada Rasul itu adalah mengatasi segala-galanya. Selepas cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kepada Allah itu adalah matlamat kita, cinta kepada Rasul itu adalah jalan kita. Kita kena faham, matlamat kita cinta pada Allah, dan cinta pada Rasul itu adalah jalan yang membawa kepada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disinilah, karena itulah tadi kita berkumpul pada malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan dengan berkat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tiba-tiba ada orang dia tidak mahu menyambut hari lahir Nabi, tidak mahu menyambut hari Maulid. Ada yang mengatakan ini bid'ah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan benda lagu ni, dan Nabi tidak minta pun kita buat majlis yang seperti ini, tak berselawat dan sebagainya, buat majlis sambutan Maulidur Rasul. Jadi sebelum saya pergi lebih lanjut, ingin saya sebut sedikit berkenaan dengan perkara ini pada malam ini, supaya kita semua sama-sama faham hakikat pada majlis yang kita sambut pada setiap tahun di bulan Rabiul Awal. Baik, ada yang tidak mahu menyambut benda ini, dia kata benda itu bid'ah. Yang pertama sekali, bila kita nak memahami benda ni bid'ah, apa itu bid'ah? Yang pertama sekali kita kena faham apa itu bid'ah. Bid'ah itu merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap benda yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah hiya finnar. Setiap yang baru itu adalah bid'ah. Setiap yang bid'ah itu adalah sesat, dan setiap yang sesat itu adalah di neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi mereka yang mengatakan majlis sambutan Maulidur Rasul itu sebagai bid'ah, kerana mereka mengatakan pada zaman Nabi tidak dilakukan. Jadi sekarang kita melakukan tidak seperti apa yang dibuat oleh Nabi, lalu kita dituduh bid'ah kerana mengatakan perkara yang baru tadi. Mengikut hadis tadi, setiap perkara yang baru adalah bid'ah, setiap yang bid'ah itu sesat, setiap yang sesat itu dilarang neraka. Baik, yang pertama sekali kita nak faham apa itu bid'ah.
melalui hadis tadi secara literalnya, secara bahasanya kita boleh faham bahawa bid'ah itu perkara yang baru Nabi sebut. Cuma perkara yang baru itu dipahami dalam konteks yang macam mana? Kita mesti sama-sama faham, baru kita boleh letak hukum dia. Kalau kita pemahaman terhadap bid'ah itu pun kita dah tak sama faham, macam mana kita nak bincang soal hukum dia? Contohnya kita membicarakan tentang seseorang, lalu kita pun ceritalah kebaikannya begitu begini, panjang lebar kita cerita. Rupanya orang yang kita cerita tu tak sama dengan yang dia maksudkan. Jadi pemahaman tentang bid'ah itu sendiri harus kita fahami dulu. Jadi kalau kita tengok yang berdasarkan pada hadis tadi, secara bahasanya iaitu setiap perkara yang baru. Jadi kalau kita perhati di situ, sebenarnya apa yang kita faham mengikut garis panduan ulama kita ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama yang muktabar, yang dimaksudkan kullu muhdatsatin, kullu ni maksudnya semua, semua benda yang baru. Semua ni kalau kita perhati, kullu, lafaz kullu tadi dia ada yang lafaznya berbentuk am, nas itu berbentuk umum, dan ada nas yang berbentuk khusus. Maka adakah kullu tadi secara umum maknanya semua benda, asalkan Nabi tak buat semua benda maka adalah bid'ah, yang bid'ah itu sesat? Adakah pemahamannya macam tu, ataupun benda tadi khusus kepada hal-hal yang tertentu? Itu kita perlu faham. Lafaz kullu memberi makna semua, tapi semua tadi dalam konteks yang macam mana? Maka mengikut pahaman orang yang membid'ahkan amalan seperti menyambut maulid Nabi, amalan membaca Yasin pada malam Jumaat tidak diajar oleh Nabi, amalan tahlil tidak dibuat oleh Rasulullah SAW, maka mereka mengambil makna kullu tadi secara umum. Makna kullu asalkan semua, lalu maka bid'ahkan dan mereka sesatkan, dan mereka mengatakan orang ini telah melakukan perkara-perkara baru dalam agama. Kalau kita tengok apa yang dia orang faham, yang mereka faham, yang tidak setuju tadi. Baik, kalau kita nampak sini, sebenarnya kullu tadi memberi makna yang khusus, bukan dalam konteks umum. Kenapa saya kata khusus? Apa tanda dia? Kenapa saya kata kullu semua tadi sebenarnya dalam konteks yang khusus, bukan dalam konteks yang umum seperti dipahami oleh mereka? Karena kalau kita ambil dalam konteks yang umum, maka akan bercanggahlah dengan nas-nas yang lain. Kita akan nampak. Kalau kita kata semua benda asalkan Nabi tak buat, maka semua benda tu sesat, benda tu salah. Kita hukum umum, maka bagaimana pula dengan hadis? Kalau kita ambil, bila kita soal, dia tanya kenapa kenapa dikatakan macam tu? Dia kata sebab hadis sebut kun semua, maka semua lah asal Nabi tak buat. Kalau kita nak ambil faham direct macam tu, bagaimana dengan hadis Nabi kata la yadkhulul jannata qati', yakni qati'ur rahim, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan, yakni memutuskan silaturahim. Makanya masuk neraka sampai bila-bila. Dia sembahyang, dia berucap, dia zakat, dia haji, cuma dia tak melaksanakan dalam perkara silaturahim. Suka bergaduh dengan jiran, suka bergaduh dengan saudara mara dia, maka la yadkhulul jannah, Nabi kata. Kalau nak faham secara direct, tak masuk syurga ada orang ni dalam neraka sampai bila-bila. Sedangkan dalam hadis yang lain pula Nabi kata man qala ilaha illallah, barang siapa yang kata la ilaha illallah dakhala al-jannah, masuk syurga. Contoh dalam hadis lain kata siapa kata la ilaha illallah masuk syurga. Dalam hadis ini kata siapa yang putus silaturahim tak masuk syurga. Ini maknanya tak boleh dipahami secara direct. Apabila ada percanggahan dengan nas-nas yang lain. Tapi kalau tidak ada percanggahan, makna benda itu bersifat umum. Contoh Tuhan kata, aqimus shalah, dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, itu direct. Itu umum, maknanya wajib sembahyang. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan apa sekalipun, kalau lupa dan kalau hilang akal, maka wajib dia kena sembahyang. Sebab apa? Sebab kalau kita kata direct, kita terjemah, tak ada percanggahan pun dengan nas lain. Tapi kalau kullu tadi kita terjemah secara direct, maka nampaklah percanggahan dengan nas-nas yang lain. Maka di sini kalau kita tengok kullu itu sebenarnya dalam hal yang khusus. Ada pun hal yang kita kata umum, maknanya kullu tadi ulama kita mengambil faham bahawa setiap perkara yang dilakukan yang tidak ada contoh ataupun tidak ada asas daripada nas ataupun bercanggah dengan nas, maka itulah yang dikatakan semua tadi.
yang dikatakan bid'ah, yang dikatakan sesat, yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai masuk dalam neraka. Maka jelas di sini perkataan kullu muhdatsatin bid'ah, setiap benda yang baru itu adalah bid'ah, adalah benda itu adalah perkara-perkara yang dikhususkan, iaitu khususnya perkara-perkara yang tidak ada langsung contoh daripada Al-Quran ataupun Sunnah. Kenapa kalau kita kata kita tak mau buat, kita nak buat yang Nabi buat ya? Apa yang kita tahu Nabi buat? Apa yang kita tahu Nabi buat? Kita tak hidup zaman Nabi. Sudah 1400 tahun lebih, Rasulullah SAW wafat meninggalkan kita. Macam mana mungkin kita tahu Nabi buat semua? Mana mungkin Nabi buat semua? Kita kata kita nak ikut Nabi ya, tak mau ya. Sebab tu Nabi kata apa? Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kalau kamu berpegang kepada dua perkara ni, lan tamassaktum bi fa'in tamassaktum bima lan tadillu abada. Kalau kamu berpegang pada dua ni, kamu tak akan sesat sampai bila-bila, iaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang hadis. Maknanya asal kalau benda tu ada dalil daripada Quran, ada dalil daripada Sunnah, dah cukup. Tidak perlu kita nak pertikaikan lagi. Sebab kalau kita nak tahu satu persatu dalam perkara yang Nabi buat, contoh kita kata betul nak ikut Nabi, maka naik kereta lah, tak payah naik kereta lah, naik unta. Sebab Nabi naik unta. Lalu dia jawab apa? Itu dalam perkara hal dunia tak apa. Yang tak boleh ini dalam perkara agama, perkara ibadah. Bermakna kamu telah memisahkan agama dan akhirat, memisahkan kehidupan dunia dan akhirat. Okeylah, kalau kita kata Nabi naik unta, tak naik kereta, dia kata itu urusan dunia, tak apa. Yang tak boleh dalam urusan ibadah, maka korban juga ibadah. Maka Nabi sembelih apa? Pakai bisa apa? Boleh kita tahu. Macam mana cara Nabi sembelih? Nabi tak sembelih lembu, Nabi sembelih unta. Kenapa kita sembelih lembu? Itu Nabi sembelih unta. Jadi kalau kita tengok, maknanya sini orang yang kata dia nak ikut Nabi sahaja semata-mata, sebenarnya cara nak ikut Nabi itu adalah dengan berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan seperti yang dipahami sebagaimana tadi. Maka kalau kita tengok di sini, sebab itulah kalau kita perhati ulama kita, mereka mengatakan selagi ada asas daripada sama ada Al-Quran ataupun hadis, maka benda itu tidak termasuk dalam perkara yang bid'ah. Baik, kita balik kepada maulid tadi. Bila kita balik kepada perkara maulid tadi, maka dalam maulid itu ada apa? Ada apa? Apa yang ada dalam maulid tadi? Yang pertama, mengingati Nabi SAW, iaitu dengan bukan mencucikan Nabi SAW, bukan mengkultuskan Nabi, tidak. Bukan kita mensucikan Nabi. Nabi SAW kata, jangan kamu muliakan aku seperti mana umat Musa Isa memuliakan Nabi Isa. Masuk di situ tahap larangan. Kata ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, nak memuliakan Nabi, mulialah dengan cara mana sekalipun. Jangan batasnya, jangan sampai tahap mensucikan Nabi sebagaimana penganut Nabi Isa, mengangkat Nabi Isa itu sebagai anak Allah, sebagai Tuhan dan sebagainya. Itu batasnya. Kita berkumpul malam ini tidak ada kita puji Nabi, kita muliakan Nabi sehingga tahap sampai tahap itu, tidak. Maka yang ada dalam maulid, bila kata sambutan maulid, yang ada di situ adalah hasil daripada ingatan kita, daripada cinta kita, daripada kasih kita yang mendalam terhadap Nabi SAW. Itu saja. Apakah benda ini bercanggah dengan agama? Malah disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memuliakan Nabi SAW. Allah memerintah kita solat, tapi Allah tidak mengerjakan solat. Allah memerintah kita puasa, tapi Allah tidak berpuasa. Tapi Allah memerintah kita berselawat kepada Nabi. Dia mulakan dengan dirinya. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tapi dalam bab selawat Allah mulakan dengan dirinya, dengan para malaikatnya, dan baru dia suruh kita yang berselawat kepada Nabi SAW. Di sini istimewanya Nabi SAW. Sehingga kan diletakkan bahawa siapa yang tidak mencintai Rasulullah SAW melebihi cinta daripada diri dia, maka iman seseorang itu tidak sempurna. Dia menjadi batas ukuran kesempurnaan iman seseorang. Maka adakah salah kita menyambut hari kelahiran Nabi SAW atas kata cinta dan ingatan kita? Tidak salah. Itu yang ada dalam maulid. Yang pertama, mengingati Nabi dan atas kata cinta tadi. Baik. Yang kedua, apa yang ada dalam maulid? Di dalam maulid kita berselawat. Kita berselawat. Sedangkan selawat bagaimana yang saya sebut tadi, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun memerintahkan kita supaya
mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas. Mana tidak ada percayaan pun dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama berselawat. Dan kalau kita tengok, ya, Allah perintahkan sebagai selawat tadi karena istimewanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada di kalangan orang yang dia kata, Nabi Muhammad sama seperti dengan kita. Tak lebih pun sama dengan makhluk-makhluk lain sama. Qul innama ana basyarun mithlukum. Ada orang ayat Quran tu. Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah aku ini hanyalah orang seperti kamu sahaja. Maka dia kata Nabi Muhammad orang biasa-biasa, dia sama dengan kita. Kenapa kita nak muliakan sampai lebih-lebih? Apa nak buat majlis dan sebagainya mengingati hari lahir dia? Tapi kita lupa yuha ilayya. Ayat seterusnya. Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah aku ni orang yang sama dengan kamu. Tapi apa? Yuha ilayya. Diwahyukan kepada aku. Mana itu dah tak sama dah. Bila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berselawat dan dia mulakan diri dia dulu berselawat dan para mereka berselawat, maka ini jelas Nabi Muhammad bukan orang-orang biasa. Bahkan orang yang luar biasa. Kita kena faham di sini. Maka jangan kita faham Nabi SAW itu adalah insan biasa seperti kita. Bahkan orang yang teramat istimewa di sisi Allah SWT. Makhluk yang paling disayangi oleh Allah SWT adalah Nabi Muhammad SAW. Itu perkara yang kedua yang ada dalam majlis sambutan maulid kita yang kita buat, yakni berselawat. Dan kalau kita tengok lagi apa ni yang seterusnya, apa lagi yang disebut dalam berselawat dalam majlis maulid kita. Dan selain daripada mengingati Nabi, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, itu kita bersilaturahmi. Selain daripada kita berkumpul di sini untuk kasih sayang kita, untuk silaturahmi kita, apa lagi di luar sana yang kita selalu jumpa? Mungkin kita sibuk dengan kerja kita, pergi pagi kerja, petang balik, dah, lepas tu esok pergi lagi. Jinak sebelah sakit, jinak sebelah demam pun kita tak tahu. Tapi dengan kita berkumpul macam ini, kita bertanya khabar, bersilaturahmi, bahkan ini disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan diancam tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah qati', yakni orang yang memutuskan, yakni qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim. Maka kita digalakkan bersilaturahim. Yang dikatakan tidak masuk surga, maka ulama kita menjelaskan bukan tidak masuk surga selama-lamanya, tetapi tidak masuk surga bersama orang-orang yang memasuki awal. Lewatlah kita ya. Pasal apa? Pasal memutuskan silaturahim, maka diseksa dengan api apa. Jadi nak cerita, jadi kata kalau kita tengok yang antara juga dalam majlis maulid kita adalah kita bersilaturahmi. Apa lagi yang ada dalam majlis maulid kita? Bersedekah. Sama-sama kita keluar harta kita, wang ringgit kita buat jamuan makan lebih kurang, sama-sama kita bersedekah. Ini juga dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam majlis maulid. Dan kita tengok juga dalam majlis maulid ada apa? Ada selawat, ada qasidah, ada syair. Qasidah syair tidak dilarang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ada beberapa orang yang penyair dia. Dalam Quran disebut surah Syu'ara, iaitu surah penyair. Antara penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Rawaha. Ada beberapa orang yang menjadi tukang syair Nabi. Jadi benda ini tidak salah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sangat menyukai qasidah dan juga syair. Baik, dan ada kadang-kadang dalam majlis maulid dibuat sambil bergendang dan sebagainya. Dan bergendang itu tidak ada masalah sebenarnya. Cuma yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama adalah sama ada boleh atau tidak bergendang itu di dalam masjid. Di sini ulama berpendapat pada dua. Yang pertama mengharamkan bergendang di dalam masjid, mesti dimainkan di luar masjid. Dan ada yang berpendapat tidak diharamkan bermain di dalam masjid. Itu bergantung kepada hujah dan pemahaman masing-masing tentang hadis yang berkaitan dengan gendang tadi. Tetapi Nabi tidak dilarang. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pergi berperang, maka ada wanita yang datang berjumpa Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah." Setelah Nabi balik daripada berperang, dia kata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ya Rasulullah, aku telah bernazar.
sekiranya engkau selamat pulang daripada medan perang, aku akan memukul gendang di kepalamu ya Rasulullah, di atas kepalamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata apa? Ada Rasulullah kata, jangan, ini bid'ah, ini tak boleh, aku tak ajar macam ni. Nah, maka Rasulullah kata apa? Tunaikan nazar. Lalu mereka pun bergembira, bersyair, berqasidah sambil memukulkan gendang di hadapan Nabi SAW. Cuma ada yang ulama memahami, mengatakan bahawa benda ini tidak berlaku di masjid, tetapi di luar masjid. Dan ada yang berkata di dalam masjid. Itulah yang menjadi asas kepada pertikaian, sama ada boleh atau tidak bergendang di dalam masjid. Hakikatnya benda ini tidak dilarang oleh Nabi SAW. Maka kalau kita tengok, itulah yang ada dalam majlis maulid. Bersolawatnya, bersilaturahminya, berqasidahnya, memuji Nabi SAW, bersedekah dan sebagainya. Maka adakah benda ini layak kita kata sebagai bid'ah, sesat, neraka dan sebagainya? Amat tidak layak sekali untuk kita sifatkan sambutan itu adalah sebagai sesuatu yang bid'ah. Maka jelas di sini lafaz yang dia kata semua Nabi tak buat itu adalah sesat, adalah bid'ah, itu adalah merujuk kepada benda yang tidak ada asas pun daripada Nabi, sama ada Al-Quran ataupun daripada Rasulullah. Sedangkan apa yang saya sebut tadi, beberapa perkara tadi adalah anjuran daripada Allah dan Rasul juga kepada kita melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maka situ kita boleh faham. Hendaklah kita fahami dalam permasalahan bid'ah yang mana jangan cepat kita melatah mengatakan itu bid'ah, ini bid'ah hanya kerana kejahilan dan kedangkalan kita. Bahkan hendaklah kita menelitinya. Lalu ada orang yang dia kata benda ini tidak ada pun di dalam kitab-kitab dibahas, baik kitab dulu ataupun kitab sekarang. Benda yang tidak dibahaskan, tidak diajar kalau kita pergi di pondok ataupun pergi di universiti, tak ada yang membincangkan boleh melakukan bid'ah, kerana boleh melakukan maulid Nabi SAW, boleh bertahlil kerana dalilnya ini tidak diajar. Kenapa tidak diajar? Karena benda ini sudah diakui tentang kebenaran dia lama zaman bersama. Timbul hari ini dipersoalkan kembali. Itu saja. Sebenarnya ulama kita dah bersepakat benda itu tidak ada masalah pun dan tidak termasuk dalam perkara yang dimaksudkan oleh Nabi, perkara-perkara baru dalam agama ataupun perkara bid'ah yang menyesatkan. Baik, itu sedikit seputar berkaitan dengan hukum yang kita boleh ambil faham, boleh kita faham daripada penganjuran majlis tadi. Karena kenapa saya sebut karena benda itu menjadi satu isu pada hari ini. Timbul isu membid'ahkan orang-orang yang menyambut maulid Nabi SAW. Kalau kita nak bincang benda ni tak habis panjang. Cukuplah saya cerita macam tu, maknanya bahawa benda ini termasuk dalam hal yang disyariatkan oleh agama kita. Dan menganjurkannya adalah satu perkara yang sangat dituntut oleh agama kita sebenarnya. Baik, kita balik kepada perbincangan kita berkenaan dengan kisah kelahiran Nabi SAW. Biasanya majlis-majlis kelahiran Nabi SAW, majlis-majlis maulid yang dianjurkan sebegini, kita membacakan qasidah, membaca kitab-kitab maulid. Kalau dulu di tanah air kita masyhur dengan kitab maulid Marzanji. Banyak lagi kitab-kitab maulid yang lain, dia ulama'i maulid Simtud Durat, maulid Dibai, banyak lagi kitab-kitab maulid yang semua tu mempunyai sanad-sanad kepada pengarang-pengarang dia semua. Dan benda tu cuma di Malaysia kita masyhur dengan maulid Barzanji. Jadi kalau kita tengok sini pada malam ini kita tidaklah membaca kitab Barzanji ataupun membaca kitab maulid-maulid yang lain, tetapi kita pada malam ini saya tidak berniat untuk bertazkirah panjang lebar nak cerita tentang sejarah kelahiran Nabi, tapi saya nak sebut beberapa perkara. Mungkin pada lain waktu, kalau di masjid saya di Kelantan, tiap-tiap hari sambutan maulid pada bulan maulid. Hari ini ada, esok ada, lusa ada, tulak ada, hampir setiap hari kita buat majlis bergembira dengan kehadiran Rasulullah SAW. Jadi cuma pada malam ini saya nak ajak tuan-tuan semua bersama-sama dengan saya untuk kita ambil beberapa perkara yang boleh kita jadikan iktibar, yang boleh kita jadikan pedoman, yang boleh untuk kita fikirkan sama-sama berkenaan dengan kemuliaan Nabi SAW, yang mana sebagaimana saya sebutkan tadi dalam kalimah bahawa
Allah itu adalah matlamat kita, Rasulullah itu adalah jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syahadah kita, rukun Islam, kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, yang disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu Rasulullah. Maka kalau kita tengok sini, Allah dan Rasulullah itu tidak boleh dipisahkan. Dalam syahadah kita sebut, kita mengakui Allah Subhanahu wa taala, tetapi pintu menuju Allah hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin orang yang berkata dia ingin sampai kepada Allah, dia ingin mencintai Allah, tetapi dia meninggalkan Rasulullah. Tidak mungkin. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad kepada pengikutmu, pada siapa? Pada kita semua. In kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu kasih, cinta, sayang pada Allah, fattabi'uni, kena ikut aku, ikutilah aku. Ikut siapa? Ikut Nabi SAW. Apa yang diikut? Segala-gala dalam kehidupan kita, dalam semua bidang kehidupan kita, baik daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara, ikutlah Nabi. Yuhibbukumullah, kamu akan dapat kasih Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain. Pintu menuju Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak dapat tidak nak cinta Allah, mesti kena cintai Rasulullah. Kerana Allah itu matlamat kita, Rasulullah itu jalan kita, wasilah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu kalau kita tengok, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang luar biasa, yang mendapat didikan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dididik oleh manusia, tetapi dididik secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata-kata dia tidak pernah sia-sia. Apa yang keluar daripada mulut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah semuanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah dia itu berkata-kata daripada hawa nafsu dia, tidak. Kita banyak kata-kata kita daripada hawa nafsu kita. Bukan daripada kebenaran, bukan daripada Allah, bukan daripada Rasul, tetapi hari-hari cuba kita lihat, daripada kita bangun malam tadi sampai sekarang, perkataan yang keluar daripada mulut kita itu penuh dengan nafsu kita sebenarnya. Tetapi Nabi SAW tidak ada satu patah pun perkataan yang keluar daripada mulut dia adalah daripada hawa nafsu. Tetapi perkataan itu daripada illa wahyu yuha, kecuali yang diwahyukan semata-mata kepada dia. Inilah kemuliaan Allah bagi pada Rasulullah yang tidak ada pada makhluk yang lain. Maka Rasulullah itu adalah makhluk yang teramat istimewa, yang harus kita cintai dan yang harus kita kasihi. Maka sebab itulah bila kita kata, jika hati kita itu mencintai sesuatu kebaikan, maka sudah tentu kita akan mencintai Rasulullah SAW. Hati yang tidak mencintai Rasulullah SAW, maka itu adalah hati yang buta. Walaupun dia mengatakan dia mencintai Allah, tapi tidak mencintai Rasulullah. Walaupun dia mencintai kebaikan, segala kebaikan yang dia cintai, tetapi dia tidak mencintai Rasulullah, maka hati itu adalah hati yang buta. Kenapa? Karena Rasulullah adalah semulia-mulia makhluk. Maka kalau kita tengok kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan sahaja dapat diambil manfaat, dapat dinikmati oleh generasi yang sama dengan dia, tetapi malah zaman berzaman sehingga kita lah hari ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah hari ini kita boleh berkumpul di sini, kita boleh melakukan ibadat pada Allah, kita diberi nikmat iman, kita diberi nikmat Islam. Karena tidak ada nikmat yang paling besar pada kita adalah nikmat Islam. Tidak ada nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam. Kenapa? Karena orang yang tidak mendapat Islam, maka akhirnya dia akan neraka selama-lamanya. Tetapi orang yang dapat nikmat Islam, mati dalam Islam, sehingga walaupun dia mati dalam keadaan fasik sekalipun, melakukan dosa tak sempat dan bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mengampunkan dia. Allah Subhanahu wa taala akan berhak untuk meletakkan dia di dalam syurga karena iman dan Islam. Tapi kalau orang itu mati bukan dalam Islam, maka sudah tidak ada harapan syurga bagi dia. Sebab itu Allah SWT sebut dalam Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, jangan kamu tinggal dunia, melainkan kamu dalam keadaan Islam. Maka nikmat Islam adalah sebesar-besar nikmat kepada kita hari ini.
Dan Islam inilah yang dibawa oleh Nabi SAW yang mempertaruhkan nyawa dia, letak nyawa, mempertaruhkan nyawa dia di 28 ghazwah, 28 medan peperangan, mempertaruhkan nyawa, gada nyawa dia semata-mata supaya Islam itu kita dapat sampai hari ini. Sebab tu dalam perang Badar kata Nabi SAW, ya Allah, kalau kamu tidak beri kemenangan, kalau kamu tidak tolong tentera-tenteramu di medan Badar ini, ya Allah, nescaya tidak ada lagi orang nak menyembahmu. Lalu kemenangan diberikan kepada tentera Islam yang mana jumlahnya lebih kurang 300 orang. Kalau kita fikir dengan sebuah kurangnya kelengkapan tak cukup, perlengkapan perang tak cukup, orang ada 13 orang nak lawan 1000 orang, tapi kemenangan diberikan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Islam sampai kepada kita hari ini. Pernahkah kita fikir jasa Rasulullah kepada kita? Pernahkah kita memikirkan semua tadi sehingga dia mempertaruhkan nyawa untuk kita? Tetapi kita adakah mempertaruhkan nyawa kita untuk Islam? Tetapi kita hanya semata-mata pentingkan diri kita sendiri. Pagi kita bangun, kita pergi kerja, kita balik kerja, kita hidup dengan cara kita pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. Itu sahaja dunia kita, sehingga kan jiran sebelah pun kita tidak ambil tahu. Jiran kita makan ataupun tidak, kita tak ambil tahu. Jiran kita senang ataupun tidak, kita tidak ambil tahu. Sedangkan kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di kalangan kamu sehingga dia mengasihi saudara dia sesama Islam meletak seperti mana dia kasih diri dia sendiri. Ada tak rasa kasih kita kepada saudara-saudara kita yang mengucap 2 kalimah syahadah, saudara seakidah kita? Adakah kita kasih sebagaimana kita kasih pada diri kita? Kalau kita nak makan sedap, nak tidur sedap, adakah kita fikir juga untuk jiran-jiran kita? Ataupun kita hanya memikirkan untuk kita sahaja? Inilah kalau kita tengok Nabi SAW berjuang bermati-matian adalah untuk siapa? Untuk umat dia. Untuk umat dia, termasuk kita pada hari ini. Termasuk kita pada hari ini. Itulah cinta Nabi SAW. Yang mana mesti yang mana mesti ada dalam jiwa kita. Agar kita berpeluang bersama-sama dengan Nabi SAW di syurga nanti. Dan sewajarnya selalu kita tanya pada diri kita, di mana Rasulullah di hati kita? Di mana Rasulullah di hati kita? Kita tanya diri kita setiap waktu kita bermuhasabah. Di mana Rasulullah di hati kita? Kita letak di mana Rasulullah? Adakah kita meletaknya pada tempat yang tertinggi, ataupun kita sekadar berselawat kepadanya pada saat wajib, iaitu semasa waktu kita solat sahaja? Waktu solat dalam dalam tahiyat, kita baca at-tahiyatul mubarakatus salat sehingga habis, termasuklah kita berselawat kepada Nabi. Ataupun itu sahaja semata-mata nak bagi sah salat kita, ataupun di luar solat kita berkali-kali menyebut mengulang. Kerana orang yang dicintai dia akan sentiasa disebut. Orang yang dicintai dia sentiasa diingat. Maka kita tanya pada diri kita, adakah kita ingat Rasulullah? Adakah kita sayang Rasulullah? Adakah kita cinta Rasulullah? Itu kita tanya di mana Rasulullah letaknya di dalam hati kita. Kenapa di hati? Karena hati adalah raja segala anggota badan kita. Hati itu adalah raja segala anggota badan kita. Kata Nabi, bila baik hati itu maka baiklah seluruh jasad. Bila rosak hati itu rosaklah seluruh jasad. Maka di hati itulah yang disebut sebagai qalbun qalbun latif, iaitu hati latif, hati nurani. Itulah hakikat manusia, hakikat orang yang makhluk yang bernama manusia. Karena hati itu kalau penuh dengan cinta Allah dan Rasul, maka beruntunglah orang tersebut. Tapi kalau hati dia itu tidak ada cinta Allah dan Rasul, maka hati itulah ada hati yang buta. Hati inilah yang kita akan bawa jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain kita bawa. Yang kita duduk sibuk hari ini, duduk kerja, cari titik, kerja pangkat, cari duit, nak senang hidup, nak senang tidur, letak badan boleh tidur, senang makan, boleh makan sedap. Itu semua akan jadi umpan ulat untuk dimakan oleh ulat. Masya Allah, betapa bodoh dan dangkalnya kita, bermati-matian nak pergi makan ke ulat nanti. Tapi hati nurani, hati qalbu kita yang akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikatakan ini adalah roh, ini adalah nafs, jiwa kita, yang akan akhirnya menemui Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kita peduli. Kalau sakit jantung tersumbat, cepat kita jumpa doktor.
Tapi jantung sebenar, jantung qalbun qalbun latif kita, qalbun sebenar kita, jantung sebenar kita, roh kita sakit, kita tak boleh. Orang yang tak solat, kalau solat tu tak mau Jumaat, tak mau mengambil silaturahim, tak mau membaca Quran, tak mau berselawat, orang ni sebenarnya sakit jantung. Jantung apa? Jantung rohani dia sakit. Sebab jantung tu ada dua, satu jantung rohani, satu jantung jasmani. Jantung jasmani yang bentuk yang macam buah jantung pisang. Yang duduk belah kiri dan dada kita itu jantung jasmani. Kita kalau kena waktu tak sembat kau lemah kau sudah kita. Cepat-cepat kita cari doktor, buat bypass dan sebagainya. Tak nak mati. Tapi jantung rohani adalah di tangan peduli. Jantung rohani itulah yang ada cinta Allah, cinta Rasul, ketaatan dan kemaksiatan, semuanya ada di situ. Adakah dia ketaatan ataupun kemaksiatan? Kalau maksiat, kalau nak baca Quran susah, nak salat jemaah susah, nak hadir ke masjid susah, nak ambil tahu hal ehwal kaum kerabat jiran kita susah, nak buat kebajikan susah, nak berinfak harta pun susah, maka ketahuilah kita sedang mengalami sakit jantung yang tenang. Yang mana kalau sakit jantung yang zahir tadi, yang jasmani tadi, paling sakit pun atas dunia bila kita dah mati, habis sakit. Tapi sakit hati sebenar tadi, roh tadi, jiwa tadi, dia akan bawa dalam tubuh. Dia akan bawa lagi pada padang mahsyar sehinggalah pada neraka. Na'udzubillah. Maka isikanlah hati kita tadi dengan cinta kepada Allah dan Rasul, kerana di dalam satu riwayat disebut pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu akan menjadi hamba kepada apa yang dia cintai. Maksudnya di sini bila kita cinta Rasulullah, kita sanggup untuk melakukan segala yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tidak ada cinta kepada Rasulullah, nak sembahyang jadi berat, nak buat kebaikan jadi berat. Maka bila kita ada benda-benda dalam itu, bila tidak ada cinta Rasul tadilah yang menyebabkan kita jadi susah untuk melakukan perkara-perkara ketaatan dan kebaikan. Baik. Kalau kita tengok di sini, itulah kemanisan iman, yaitu termasuk di dalamnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi segala apa yang kita ada di atas dunia ini. Baik. Itu yang kita boleh faham berkenaan dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang wajib kita cintai, yang wajib kita kasihi. Kalau benda tadi adalah membawa kita kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita kena faham kenapa kita perlu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah jalan kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita mencintai segala apa yang dicintai oleh Allah. Kita kena ingat, segala apa yang dicintai oleh Allah maka wajib kita mencintai. Antaranya mencintai Rasulullah, mencintai, mengasihi malaikat-malaikat, mengasihi orang-orang alim, kerana mereka ini adalah pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah orang-orang yang menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita mencintai Rasul, wajib kita mencintai Nabi, wajib kita mencintai para malaikat, wajib kita mencintai semua hamba Allah yang soleh, wajib kita mencintai akhlak yang mulia, amal-amal yang mulia, kerana semua ini adalah perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya membawa kepada matlamat kita, yaitu kasih dan cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang perlu kita faham. Kenapa kita perlu mencintai Rasulullah? Kerana jalan membawa kepada cinta kepada Allah. Begitu juga kita wajib mencintai Rasulullah. Kerana apa? Kerana dia adalah makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan Nabi Muhammad sebagai penghulu segala rasul. Penghulu segala rasul dan nabi-nabi. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia dengan selawat. Nabi lain tidak ada. Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tengok Allah menganugerahkan dia dengan akhlak yang mulia, memilih dia sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sebut di dalam Al-Quran, kalau kita tengok sebagaimana apa ayat yang saya sebut tadi, yaitu satu-satunya ibadat yang diperintah oleh Allah, tetapi Allah mulakan dengan diri dia dulu, yaitu adalah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Baik. Dan antara sebab kenapa kita wajib juga mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah itu sangat mencintai kita. Rasulullah itu sangat mencintai kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila diberitahu kepada beliau oleh Jibril bahawa neraka itu ada 7 neraka dan salah satunya akan dihuni oleh umat Nabi Muhammad, lalu Nabi terkejut. Terkejut Nabi. Kenapa Nabi terkejut? Kerana dia terfikir maknanya umat dia ada juga yang akan masuk neraka. Rasulullah SAW bila mendengar perkara ini disebabkan selama 3 hari 3 malam dia tak akan. Sahabat-sahabat dia, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tak berani nak tanya. Mereka berjumpa dengan anak Rasulullah SAW iaitu putrinya Fatimah, minta Fatimah yang tanyakan kenapa Rasulullah berduka selama 3 hari berduka, tidak mau makan dan sebagainya. Maka bila ditanya oleh Fatimah, jawab Rasulullah kerana dia terkejut bila mendapat tahu bahawa umat dia akan dimasukkan di dalam neraka. Ada yang masuk neraka. Ini kata kasihnya Nabi SAW pada kita. Kasihnya Nabi SAW pada kita, tidak perlu kita ragu lagi. Kalau kita itu sangat dikasihi dan dicintai oleh Nabi SAW. Kita tengok di dalam dakwah dia semasa Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, berlaku semasa Rasulullah SAW sebelum di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Isra dan Mi'raj. Sebelum berlaku peristiwa itu, Nabi SAW pergi berdakwah ke Taif. Apabila dakwah baginda tidak lagi tidak dilayan di Makkah, dilayan dengan jahat, dengan zalim, maka Rasulullah SAW mencuba nasib di Taif. Tapi bila sampai di kata Taif, baginda ditolak, tidak diterima dakwah baginda, sehingga baginda diseksa, dilempar dengan batu oleh anak-anak muda, sehingga berdarah kepala dia, berdarah tubuh dia, sehingga Jibril AS meminta keizinan Nabi untuk menghampak penduduk Taif dengan gunung supaya lenyap penduduk Taif kerana menghina Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah menahan. Rasulullah tidak mahu Jibril hampak penduduk Taif dengan gunung tadi. Tetapi kata Jibril, demi Allah, sekiranya darah menitik ke bumi, akan nescaya aku akan hempakkan penduduk Taif ini dengan gunung. Itu sumpah Jibril. Maka kerana takut dihempak juga penduduk Taif tadi, Rasulullah sapu darah yang di tubuh dia ni perah dalam kasut dia. Takut penduduk Taif itu dihempak dengan gunung oleh Jibril. Ini sayangnya Rasulullah SAW kepada umat dia. Allahumma hadi qaum fa innahum la ya'lamun, kata Rasulullah. Ya Allah, berilah hidayah pada kaum aku, kerana sesungguhnya dia tidak tahu. Kalau dia tahu aku ni siapa, dia tak akan buat aku. Tapi kerana dia jahil, kerana dia tidak tahu, dia lupakan aku. Dia hina aku, dia halau aku. Kerana kejahilan dia, ya Allah, berilah dia pada hidayah. Ini ya sikap Nabi pada umat dia. Yang mana kalau kita tengok saat Nabi SAW nak meninggal dunia sendiri pun, kalau kita perhati bila Jibril AS datang jumpa Nabi, menceritakan Nabi jika dia nak meninggal dunia dalam keadaan bermuram. Lalu Jibril kata, apa lagi yang kamu nak muram ya Rasulullah? Kerana di sana telah disediakan kepada kamu syurga, disediakan kepada kamu singgah sana gini. Maka kata Rasulullah, bukan itu yang aku fikirkan, tapi yang aku fikirkan adalah umat. Maka kata Jibril AS, bergembiralah ya Rasulullah, kerana Allah berfirman bahawa Allah mengharamkan syurga bagi umat lain selagi tak selesai semua umat Muhammad memasuki syurga. Umat lain tak boleh masuk syurga, umat Muhammad ni masuk syurga. Selesai settle semua urusan umat Muhammad, barulah umat lain boleh masuk syurga. Antara laginya umat lain kalau pagi buat dosa, petang Allah hampak dengan gunung ganang, Allah hancur, Allah gulung dia dengan angin, air dan sebagainya. Itu umat dulu. Umat Muhammad Allah tangguhkan seksa di hari kiamat, hari akhirat baru dibalas. Kalau umat dulu hari ni buat, hari ni kena balas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok apa yang berlaku pada umat-umat terdahulu. Tapi umat Nabi Muhammad diberi keistimewaan. Inilah istimewanya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah bahawa kita ini sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat dirindui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran Allah sebut, laqad ja'akum rasulun, telah datang kepadamu seorang rasul min anfusikum, daripada kalangan kaum, azizun alaihi ma anittum, sangat mulia, sangat menitik berat, ambil tahu sangat menitik berat tentang hal kamu. Azizun alaihi ma anittum, harisun, yang menjaga kamu, ambil perhatian pada kamu,
alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dengan penuh kasih sayang pada orang-orang yang beriman. Inilah Nabi SAW, manusia agung, manusia mulia, yang mana wajib kita mencintai baginda melebihi segala apa yang kita ada di atas dunia. Baik, antaranya lagi wajib dan harus kita mencintai Rasulullah adalah kerana jasa dan kebaikan dia yang dia lakukan yang melimpah ruah sehingga nikmat Allah memurniakan Islam kepada kita sehingga kita mendapat manfaat daripada beliau. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak mendapat hidayah pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak dapat manfaat pun daripada kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk lahir sebagai seorang Islam. Tak perlu kita berperang, tak perlu kita beli, tak perlu kita habis wang ringgit, tak perlu kita bergadai nyawa, kita dapat nikmat Islam. Tapi sahabat-sahabat Nabi nak dapat nikmat Islam perlu bergadai nyawa. Khabbab bin Al-Arad umpamanya, beliau dibakar, diseksa oleh kafir Quraisy sehingga lemak yang masuk di tubuh beliau menitik jatuh atas bara api, memadamkan bara api. Bayangkan bila dia mengadu kepada Nabi SAW dengan dalam keadaannya sedih, Nabi sendiri tengok dia pun sedih, dengan kesan diseksa. Nabi kata apa? Sabarlah ya wahai Khabbab, kerana umat terdahulu pun diseksa dan diancam. Ada mereka yang lalu Nabi mengkisahkan kepada mereka, kepada Khabbab, iaitu ada yang sampai dibelah, digaji kepalanya dengan gergaji sehingga putus dua badannya. Itu umat dahulu. Bukan senang nak dapat satu hidayah, harga sebuah hidayah, jadi bukan senang. Tapi kita hari ini lahir-lahir diazan di telinga kanan, diiqamah di telinga kiri dalam Islam. Bayangkan itu adalah nikmat yang paling mahal yang kita dapat. Itulah kenapa kerana kita harus membalas cinta Nabi SAW. Itulah jasa dan kebaikan Nabi kepada kita. Begitu juga yang mana beliau mempunyai keagungan, akhlak budi pekerti yang harus kita contohi, yang harus kita tunjuk. Baik. Kita tengok saya ambil masa sikit lagi. Baik. Jadi bila kita faham lagu itu, maknanya harus kita cinta kepada Nabi, harus kita kasih kepada Nabi. Dan bila kita kata kita mencintai Nabi, mesti ada tanda-tanda. Orang yang cinta kepada Nabi, dia ada tanda. Dah, kita tengok orang cinta kepada seseorang, kita tahu dia ni duk gila kat dia ni. Dah, hari-hari duk pergi tunggu rumah. Dah, kita nampak tanda dia cinta, dia kasih tu, kita tahu. Maka begitu juga kita, bila kita kata kita cinta kepada Rasul, ada tanda-tanda itu mesti ada pada kita. Sebab bila kita mengaku kita mencintai Nabi SAW, kita kena bermuhasabah pada diri kita. Banyak mana sehari kita berselawat pada Nabi. Kenapa? Karena bila dicintai kita akan sebut. Kita akan sebut. Yang pertama sekali akan tersebut di mulut kita. Maka Allah SWT ajar kita supaya berselawat kepada Nabi. Maka tanda kita cinta kepada Rasul, lalu ungkapan selawat sentiasa kita lantunkan di mulut kita. Berselawat. Jadi kita tanya pada diri kita, berapa kali hari ini aku berselawat selain daripada selawat wajib dalam solat? Berapa kali? Tak ada satu. Masya Allah. Maka sinilah kita disitulah kita boleh bina cinta kita kepada Nabi. Kerana tanda orang yang cinta kepada Rasulullah itu sentiasa menyebut Rasulullah SAW dan dia zahirkan dengan perbuatan dia. Maka lahirlah perbuatan dia, sunnah-sunnah Nabi SAW. Kalau kita kata kita cinta kepada Rasulullah, kenapa kita tidak mahu melaksanakan sunnah-sunnah dia, tidak mahu melaksanakan ajaran-ajaran dia? Kenapa? Maka sebab itu saya kata, bila orang itu dia cinta kepada Rasulullah, akan nampak tanda daripada diri dia. Dalam segala apa yang mampu untuk kita contohi, mampu kita buat. Allah SWT Nabi SAW kata, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dan perkara takwa tadi termasuk meniru, mencintai Rasulullah. Maka mastata'tum, semampu kita. Apa yang kita mampu buat? Mampu selawat, kita berselawat. Antaranya lagi kita bersugi dan sebagainya, berpakaian dan kalau boleh dalam pakaian, dalam apa sahaja perkara yang kita mampu kita cuba. Karena itu adalah tanda cinta kita kepada Nabi SAW.
Maka sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dia cintai di kalangan umat dia adalah orang yang sesudah dia. Orang yang sesudah dia. Maknanya yang paling dicinta di kalangan umat dia orang yang sesudah dia, sesudah zaman dia. Mana yang tidak hidup dengan dia, yang hidup pada hari ini lah. Kita hari ini yang mana sangat dalam diri kita itu sangat ingin melihat Rasulullah, sangat berkorban, sehingga kita berkorban segala harta benda kita, keluarga kita, semata-mata kerana kasih dan sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita faham daripada sini, mestilah kita banyak mengingati, banyak kita menyebut bersolawat dan kita berusaha untuk supaya diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita dapat melaksanakan banyak-banyak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di akhir zaman, kata Nabi, bahawa nak buat satu sunnah adalah umpama menggenggam bara. Adalah umpama menggenggam bara. Bukan senang nak laksanakan sunnah Nabi di akhir zaman. Sebab itulah dalam satu riwayat disebut, sehingga barang siapa melakukan satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir zaman, Allah gandakan 50 kali ganda lebih daripada orang yang hidup zaman Nabi buat sunnahnya. Allah gandakan sehingga 50 kali ganda. Kerana apa? Kerana nak buat satu sunnah tu umpama genggam bara. Bukan senang nak buat, bukan kita senang. Nak kata bukti atas kepala je boleh kita buat sepanjang masa, bukti atas kepala boleh. Payah. Sebab itulah kata kita cuba semampu kita berusaha. Kerana apa? Kerana tidak ada yang lain membuktikan kasih dan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itulah walaupun apapun keadaan kita, kita tidak ada pilihan lain melainkan cuba sedaya upaya kita untuk kita mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati kita. Keselamatan kita di dunia dan akhirat bergantung kepada sejauh mana kita kasih dan sayang kepada Nabi, sejauh mana kita cinta kepada Rasulullah SAW. Justru untuk kita capai cinta Allah Subhanahu Wa Taala, maka perlu terlebih dahulu kita melalui jalan dia yang membawa kepada cinta Allah, yaitu mencintai Rasulullah SAW. Disebut dalam satu riwayat, seorang Arab Badui. Arab ni orang kampung lah, orang pada pasir, orang kampung. Dia datang jumpa Nabi SAW. Dia tanya Nabi, bila berlaku hari kiamat? Bila akan berlaku hari kiamat ya Rasulullah? Maka Nabi tanya dia kembali, adakah kamu dah bersedia? Adakah kamu dah bersedia? Dah sibuk dia tanya hari kiamat nak berlaku bila? Apa persediaan kamu? Adakah kamu sudah bersedia? Kata Nabi tanya balik pada si Arab Badui tadi. Maka jawab orang Badui tadi, kata apa? Sesungguhnya aku menyediakan hati yang sangat tulus mencintai engkau ya Rasulullah. Itu yang dia jawab. Bila dia tanya Nabi bila berlaku hari kiamat, Nabi kata, apa langkah engkau? Apa persediaan engkau? Adakah engkau telah bersedia nak menghadapi hari kiamat? Lalu dia jawab apa? Aku telah menyediakan hati yang tulus ikhlas mencintaimu ya Rasulullah. Itu sahaja. Persediaan dia iaitu mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati dia. Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Maka cinta Rasulullah itu akan nanti di akhirat, nanti kita akan bersama dengan Rasulullah SAW di syurga nanti insyaAllah. Itulah apa ni kalau kita tengok. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi dia bermati-matian dalam mencintai Rasulullah. Kita tengok Abu Bakarnya, kita tengok Sayyidina Umarnya. Sejarah, dalam sejarah kita baca cerita Abu Bakar yang mengorbankan harta dia, dibawa seluruhnya duit, harta wang ringgit yang dia ada untuk melindungi Rasulullah, membawa Rasulullah dalam hijrah ke kota Madinah. Begitu juga dengan sahabat-sahabat lain. Antaranya cerita yang masyhur iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah iaitu seorang hamba kulit hitam yang memeluk Islam, yang diangkat oleh Rasulullah sebagai tukang azan di zaman Nabi SAW. Nabi SAW pernah sebut bahawa aku mendengar hentakan tapak kaki Bilal di dalam syurga. Ini kisah sahabat-sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikabarkan kepada Nabi. Lalu Nabi kata, aku mendengar hentakan tapak kaki Bilal di dalam syurga.
Bilal bin Rabah adalah seorang yang sangat mencintai Rasulullah dan sangat mencintai oleh Rasulullah SAW. Apabila sampai satu tahap Rasulullah SAW wafat, meninggalkan mereka, lalu Bilal bin Rabah berjumpa dengan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya Khalifah, izinkan aku untuk tidak azan lagi ya Rasulullah, ya Abu Bakar, ya Khalifah. Maka Abu Bakar kata, tidak. Sesungguhnya aku tidak akan menurunkan orang yang diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya lagi, diminta lagi oleh Sayyidina Bilal, ya Abu Bakar, izinkan aku untuk tidak azan lagi ya Abu Bakar. Maka jawab Abu Bakar, tidak, sehingga engkau memberi aku satu alasan yang kukuh. Lalu apa jawab Bilal? Sambil Bilal menoleh pada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia toleh ke pengaruh tempat dia azan, dia toleh lagi ke kubur Rasulullah SAW yang dahulunya adalah kamar Nabi SAW. Lalu dalam derayan air mata, meniti air mata Bilal menjawab, memberitahu kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ketahuilah bahawa di mimbar itulah, inilah kamar Rasulullah yang mana bila semasa hidupnya Nabi SAW, setiap kali masuknya waktu salat, aku akan memberitahu Rasulullah, ya Rasulullah, salat ya Rasulullah. Dan kadang-kadang Rasulullah SAW yang memperingatiku, ya Bilal, salat wahai Bilal. Maka aku pun menuju ke situ dan aku naik ke menara, dan Rasulullah melihat aku di atas, lalu aku melaungkan azan, dan aku lakukan ini sebanyak 5 kali sehari dalam hidupku. Sesungguhnya bila aku melihat menara itu, dia kata, aku tidak mampu lagi untuk azan, ya Bilal, karena benda ini membawa ingatan aku kepada Nabi SAW. Aku tak mampu ya Khalifah. Maka kata Khalifah Abu Bakar, kalau begitu alasanmu wahai Bilal, maka aku izinkan. Lalu Bilal pun, Sayyidina Bilal pun berhijrahlah menuju ke kota Syam untuk beberapa hari tinggal di sana, bahkan beberapa bulan. Sehinggalah Rasulullah SAW datang di dalam mimpi beliau. Bermimpi pada Sayyidina Bilal bin Rabah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW semasa beliau berada di Syam. Kata Nabi SAW kepada Bilal, ya Bilal, ma hadzal jabal, liman tadurni. Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu wahai Bilal. Kenapa sudah lama engkau tidak mengunjungku wahai Bilal? Lalu Bilal tersedar daripada mimpi tersebut. Beliau menangis seperti orang yang di dalam ketakutan. Kenapa? Karena takut ditinggalkan oleh Rasulullah. Kerana Rasulullah datang dalam mimpinya, wahai Bilal, sungguh keras hatimu. Di mana kerinduanmu padaku Bilal? Sudah lama engkau tidak mengunjungi. Lalu ahli keluarga Bilal yang tersedar terkejut, tengah tidur terkejut dengan tangisan Bilal, lalu datang menghampiri Bilal, wahai Bilal, kenapa kamu menangis seperti orang yang ketakutan? Maka jawab Sayyidina Bilal kepada, sungguh aku takut pada malam ini, takut yang tidak pernah aku rasain dalam hidup aku, karena sesungguhnya aku telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah, lalu Rasulullah berkata kepadaku, wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu, di mana kerinduanku padaku, kenapa engkau sudah tidak lama mengunjungi diri? Sungguh aku takut, karena takut ditinggalkan oleh Rasulullah SAW nanti di syurga. Maka keluarga Bilal pun mencadangkan supaya Bilal bin Rabah sampai masanya untuk Bilal berhijrah, maknanya mengunjungi Rasulullah di kota Madinah. Lalu berangkatlah Bilal menuju ke kota Madinatul Munawwarah, menuju kubur sang kekasih. Lalu perjalanan yang begitu jauh daripada kota Syam yang ditempuhinya tidak terasa keletihannya, kerana yang ada di hati Bilal adalah ingin cepat sampai di kubur sang kekasih. Sesungguhnya perjalanan itu adalah satu perjalanan yang indah bagi Bilal, karena dia menuai rindu kepada orang yang dia kasih. Bila sampai saja nampak gunung Ganang di Madinah, belum lagi sampai di kota Madinah, terlihatnya gunung, maka mulalah menderai air mata Bilal. Kerana apa? Kerana gunung itulah yang pernah disaksikan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nostalgia ingatan untuk membuat di dalam jiwa dia mengenang dia akan kekasihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu Bilal pun mula memasuki kota Madinah. Maka bila dilihat hamparan kota Madinah, tidak dilihatnya melainkan kelihatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dilihatnya bangunan-bangunan, tidak dilihatnya melainkan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia lihat masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itu adalah segala-galanya kenangan beliau bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal melangkah masuk ke dalam kota Madinah menuju ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada diri dia tangis dan tangis dan tangis. Karena apa? Karena mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sampai di kubur, di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal terduduk Bilal di kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan derayan air mata, kerinduan yang teramat sangat, menanggung rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Bilal dengan suara yang parau, suara yang sudah tidak ada, karena suaranya dihabiskan untuk tangisan di sepanjang perjalanan tadi. Lalu kata Bilal, mengucapkan salam kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah." Sudah kehilangan suara. Karena apa? Karena habis suaranya sepanjang perjalanan beliau menangis di sepanjang jalan. Baik. Bila begitu, maka tiba-tiba datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menempuh belakang Bilal, melihat Bilal yang menangis dalam keadaan yang luar biasa. Maka tanya Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Bilal, aku lihat kamu menangis ini tidak seperti menangis yang biasa, tetapi yang luar biasa bagi." Maka jawab Bilal, kata Bilal, bahwa sesungguhnya aku telah berjumpa dengan Rasulullah. Maka Rasulullah menegurku di dalam mimpi, "Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu, di mana kerinduanmu kepadaku, dan sudah lama kau tidak mengunjungiku. Maka aku takut bahwa aku nanti akan ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku takut, wahai Khalifah." Maka jawab Khalifah Abu Bakar, "Wahai Bilal, ketahuilah, orang yang menitiskan air mata kerana rindu kepada Rasulullah tidak akan ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat." Maka bila mendengar itu daripada Khalifah Abu Bakar, lalu berhentilah derayan air mata Bilal, berhentilah rasakan tangis Bilal, kerana gembira mendengar jaminan daripada Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka kata Abu Bakar, tiba-tiba datang pula Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Abu Bakar dan Umar meminta kepada Bilal untuk melaungkan adzan. Disebut dalam riwayat oleh Ibnu Atsakir, pada waktu itu adalah waktu subuh. Waktu subuh, perjalanan dia sampai di waktu subuh. Maka kata Abu Bakar, "Wahai Bilal, kebetulan dengan engkau dah ada di sini, wahai Bilal, apa kata kalau engkau coba azan? Kami sudah lama rindu akan azan engkau, Bilal." Maka apa jawab Bilal? "Wahai Khalifah, sesungguhnya aku tidak mampu lagi untuk azan. Aku tidak mampu untuk melakukan azan lagi." Bila tak mampu, bila dia nak azan, dia tak boleh sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh, dia tak boleh, kerana hati terasa sayang, kerana kenangan dan ingatan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang dua orang kanak-kanak, iaitu Sayyidina Hasan dan Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila melihat kedatangan tadi, Hasan dan Husain menegur Bilal, "Ya Bilal, ini apa ni tukang azan datukku." Maka bila berpaling melihat Hasan dan Husain, Bilal memeluk Sayyidina Hasan dan Husain, lalu dilihatnya di kaki Sayyidina Husain dan dilihatnya ke muka Sayyidina Hasan, kerana ketahuilah muka Sayyidina Hasan itu amat mirip dengan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kaki di Husain itu amat mirip dengan kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sambil merangkul kedua-duanya, kata Bilal, "Ya Allah, sesungguhnya aku rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih ya Allah kerana menghadirkan dua orang yang sangat-sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sungguh pun ya Rasulullah, kata Bilal, aku temukan peluhmu di kedua orang itu. Masya Allah, peluh pun mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna kecintaan yang boleh kita senang
boleh kita cuba fahami yang mana betapa kasihnya Bilal bin Rabah, Sayyidina Bilal bin Rabah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita di mana? Adakah Nabi di hatinya? Tak. Baik. Bila itu, maka pendek cerita, Sayyidina Hasan dan Husain yang masih lagi kanak-kanak pada masa tersebut, wahai Bilal, bolehkah kamu azan untuk kami? Karena sudah lama kami tidak mendengar suara daripada azan, suara azan daripada tukang azan datuk kami. Maka kata Bilal radhiyallahu anhu, dia kata, aku sesungguhnya telah diminta oleh Khalifah Umar dan Abu Bakar dan juga Umar untuk melakukan azan, tetapi aku menolaknya karena tidak mampu untuk azan. Tetapi apabila cucu Rasulullah, orang kesayangan Rasulullah meminta kepadaku, maka aku tidak mampu untuk menolaknya karena aku takut ditolak untuk azan di hadapan Rasulullah nanti di dalam syurga nanti. Tak mampu aku tolak karena aku takut Rasulullah tolak aku untuk azan di hadapan Rasulullah di dalam syurga nanti. Maka Bilal pun bersetuju untuk azan. Maka bila dah masuk waktu subuh, Bilal berjalan, orang melihat Bilal. Kalau dulu dilihatnya Bilal, maka adanya Rasulullah SAW. Bila melihat Bilal ada pada hari itu, maka seolah-olah Rasulullah ada. Maka orang ramai pun mulalah merasa sedih kerana teringat dengan kenangan Nabi SAW. Bila Bilal naik ke atas mimbar, ke atas tempat untuk azan, ke atas menara untuk azan, maka orang yang melihat Bilal berada di situ, yang mana dulu kalau berdirinya Bilal di situ, sudah tentu ada Rasulullah di bawahnya, dan maka saat pada hari itu membawa kenangan mereka kepada Nabi SAW. Maka orang ramai mulalah menangis sehingga disebut dalam riwayat tidak ada tangisan yang paling hebat di Madinah melainkan pada hari itu. Lalu Bilal pun mulalah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehinggalah sampai kepada Asyhadu an la ilaha illallah, sehinggalah sampai kepada lafaz Asyhadu anna Muhammad. Maka Bilal rebah dan gelisah, tidak mampu lagi untuk mengucapkan Muhammad Rasulullah. Kerana apa? Kerana tidak tertanggung oleh hati dia, apakah lagi untuk disebut dengan mulut dia, kerana rindu yang teramat sangat kepada Nabi SAW. Lalu sedar daripada pesannya, bangun dia daripada jatuhnya, lalu dia meminta kepada orang lain supaya lanjutkan azan, kerana aku sudah tidak mampu untuk melanjutkan azan. Maka Masya Allah, tuan-tuan, kita tengok salah satu daripada kisah orang yang mencintai Rasulullah SAW dengan sepenuh hati. Maka begitulah wajar kita, kalau kita tengok, jadikanlah sebagai kisah yang saya sebut tadi, bagaimana adanya Rasulullah di dalam hati dia, dia hidupnya Rasulullah di dalam hati dia. Jadi kita pada hari ini supaya sewajarnya kita mencontohi mereka-mereka yang terdahulu, yang mencintai Rasulullah, supaya di dalam hati kita juga lahir cinta kepada Nabi dengan setulus hati kita. Baik, jadi bila kita faham di situ, maka wajar dan wajiblah untuk kita mengingati Rasulullah, mencintai Rasulullah SAW, dan cara kita nak ingat, cara kita nak kasih, cara kita nak sayang kepada Nabi, ada berbagai-bagai kaedah. Antaranya, hendaklah kita mengenali Rasulullah SAW. Mana mungkin kita nak cinta kepada orang yang tidak kita kenal? Maka kenal itu adalah daripada hati kita. Bukan setakat kita tahu. Kalau tahu itu kita boleh baca sejarah dia, kita boleh tahu bagaimana perwatakan Nabi, apa yang Nabi suka, apa yang Nabi tak suka. Kalau kita baca, kita boleh tahu. Akal saja adalah tahu. Tapi untuk kenal itu adalah urusan hati. Adalah urusan hati kita. Maka berusahalah kita untuk mengenali Rasulullah SAW dengan cara cuba meneladani baginda setiap masa. Cuba kita meneladani, baik dalam semua urusan, baik urusan besar, baik urusan kecil, kita cuba mencontohi Nabi SAW, cuba mentaati ajaran baginda SAW. Karena apa? Karena kalau kita tidak kenal dia, mana mungkin untuk kita ingat, mana mungkin untuk kita tiru dan mencontohi baginda SAW. Dan kalau kita tidak kenal, kalau kita fikir ironinya,
bagaimana mampu untuk kita mengenalkan anak kita, nak kenalkan Rasulullah pada anak-anak kita, nak tanamkan dalam diri anak-anak kita supaya cinta Rasul. Tak boleh kalau kita sendiri tak kenal Rasulullah SAW. Maka kita cuba sedaya upaya untuk menenangi dengan hati kita. Dengan hati kita, bukan dengan setakat perasaan kita, tapi hati kita yang tulus ikhlas untuk kita kenal dan kita cinta kepada Nabi SAW. Kalau kita tengok bapa sejarah Nabi Abi Talib. Abi Talib riwayat menyebut beliau meninggal dunia tanpa beriman kepada Nabi. Tapi dia sayang kepada Nabi. Cuma dia sayang, dia kenal Nabi hanya pada lahiriah sahaja, bukan pada batiniah. Sebab tu kita bila kita kata kenal, hendaklah kita kenal dan sayang pada zahiriah dan juga batiniah. Zahiriah sahaja tahu kehidupan dia dan tahu sejarah dia. Tapi zahiriah itu menyelami hakikat Nabi SAW tadi, iaitu dengan meneladani, mencontohi, melakukan dan mengamalkan segala apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Bukan hanya sekadar di mulut kita saja, tetapi kita buktikan dengan amal dan perbuatan kita. Itulah yang kita boleh antara langkahnya. Dan antara yang juga adalah mematuhi ajaran Nabi SAW. Bukan kata setakat sampai bulan Rabiul Awal setiap tahun maka kita sibuk buat perarakan, sibuk bergendang, sibuk berselawat, buat maulid, buat majlis maulid. Tetapi hakikatnya bila tengok pada pakaian kita, tidak pakaian Rasulullah. Bila tengok cara pergaulan kita, tidak cara pergaulan Rasulullah. Bila tengok cara hidup kita, tidak cara hidup Rasulullah. Bahkan jauh daripada contoh yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka ini adalah cinta palsu. Cinta palsu. Sebab cinta yang ikhlas lahir daripada hati, dia akan terbukti pada luaran. Kita hari ini mari masjid, nak pakai jubah ke, nak pakai baju Melayu. Kalau baju Melayu warna apa, semuanya mari di hati kita. Apa yang di hati, dia akan terzahir di luar. Hati kita dulu. Nak pakai serban ke tak malam ni? Malam ni nak pakai kain belekat, tak nak pakai set baju Melayu, tak nak. Semua tu mari kepada hati kita. Sebab itulah bila hati itu penuh dengan cinta Allah dan Rasul, maka apa yang zahir, yang kelihatan adalah Allah dan Rasul. Sehingga orang melihat kita, orang lihat Rasulullah SAW. Kenapa? Pada gambaran kita itu ada Rasulullah SAW. Maknanya kita berusaha mematuhi segala ajarannya. Dan termasuk juga dalam kaedah mencintai Rasulullah adalah memuliakan dan menghormati Rasulullah SAW dengan melaksanakan segala sunnah Nabi SAW. Kita cuba. Sebab itulah seperti yang saya sebut tadi, sehingga Nabi sebut orang yang akhir zaman bila dia buat sunnah Nabi SAW digandakan pahala sehingga 50 kali ganda. Nak banding dengan orang yang hidup pada zaman Nabi, kalau bukan senang nak melakukan sunnah Nabi. Tapi bila kita berjaya melakukan sunnah Nabi, maka disitulah kita akan menjadi orang-orang yang istimewa. Sebab tu Nabi kata Islam itu datang dengan asing dan akan pergi dengan asing. Maka berbahagialah orang yang terasing. Maksud apa? Hari bila kita cuba melaksanakan sunnah Nabi, kita akan nampak terasing. Datang dengan asing, asing maknanya tak ada orang nak peduli pun, dilayan oleh kaum Quraisy dengan layanan yang buruk, tidak diterima. Sehinggalah akhir-akhirnya diterima. Sehingga ramai yang memeluk Islam. Tapi akhir-akhir nanti Nabi kata akan kembali asing. Hari ini orang tinggal balik Islam. Orang dah tak mau dah hidup cara Islam, tak mau ekonomi Islam, tak mau cara hidup muamalat Islam. Sehingga pakaian Islam pun orang dah tak peduli, tak pakai dengan tak tutup aurat dan sebagainya. Maka Nabi kata Islam datang dengan asing dan dia akan pergi dengan asing. Maka berbahagialah orang yang terasing. Maka hari ini kalau kita cuba tegakkan sunnah Nabi, kita akan kelihatan terasing. Saya datang tadi pun saya pakai kopiah apa semua, saya tengok dalam kapal terbang, saya seorang. Bukan saya nak bangga dengan diri saya tak. Kita pakai kopiah, kita pakai serban, yang apa ni kita tengok. Tak ada seorang pun dalam kapal terbang tadi yang pakai kopiah, yang dengan saya tadi. Nak cerita kata bukan senang nak buat sunnah Nabi. Bukan saya nak bangga diri saya boleh buat sunnah Nabi tak. Tetapi nak cerita pada tuan-tuan, inilah hakikat akhir zaman.
hakikat ke zaman. Maka sebab tu Nabi kata berbahagialah orang yang terasing. Maka kita cuba, kita muliakan Nabi SAW dengan sunnah yang mampu untuk kita lakukan. Yang tak mampu biar. Yang kita mampu kita buat. Baik. Itu antara yang lagi. Kaedah dalam kita nak mencintai Nabi SAW. Dan terakhir sekali, dalam nak cinta Nabi juga wajib bagi kita mencintai keluarga dan kaum kerabat Nabi SAW. Wajib kita mencintai kaum kerabat Nabi SAW. Nabi kata, ajarlah anak kamu, iaitu yang pertama ajarnya Al-Quran dan mengajarnya mencintai Rasulullah dan mencintai ahli keluarga kita. Nabi sebut, Nabi kata ajarkan anakmu 3 perkara. Yang pertama ajarkan Al-Quran, yang kedua ajarkan dia mencintai Nabi SAW dan mencintai ahli keluarga Nabi SAW. Ini diperintah oleh Nabi SAW kepada kita. Baik, itu maknanya mencintai Rasulullah, juga mencintai seluruh ahli keluarga baginda Rasulullah SAW, dan juga mencintai para ulama. Karena para ulama itu adalah pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama, orang alim itu adalah mereka yang mewarisi nabi-nabi. Mereka menggalas tugas untuk menyampaikan agama yang dibawa oleh Nabi sehingga sampai kepada kita. Rasulullah SAW sudah 1400 tahun wafat, tetapi Islam tetap sampai pada kita pada hari ini melalui siapa? Melalui lidah-lidah ulama, melalui usaha-usaha gigih dakwah ulama. Maka wajib kita mencintai para ulama. Jangan sesekali kita sesuka-suka hati kita menghina para ulama. Jangan sesuka-suka hati kita merendahkan martabat para ulama. Karena dengan mereka lah kita sampai Islam kepada kita pada hari ini. Baik. Jadi itulah yang boleh saya kongsikan pada malam ini, dan saya minta maaf banyak-banyak. Ada makan masa mungkin lebih sikit, sudah pukul 9 lebih. Tetapi apa yang saya nak tegaskan di sini, bahawa marilah sama-sama kita menanam kasih dan cinta kita kepada Nabi SAW. Kita cuba sedaya upaya supaya kita dan ahli keluarga kita termasuk dalam orang yang dicintai dan disayangi oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Di dalam satu hadis Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Muaz bin Jabal, yang mana kata Nabi, inni uhibbuk, sesungguhnya aku mencintaimu wahai Muaz. Faqul fi kulli duburin minas salah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi kata, ya Muaz, sesungguhnya aku mencintaimu ya Muaz, mengasihimu ya Muaz. Lafaz ini keluar daripada mulut Rasulullah, tanda kasih Nabi kepada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka karena kasih kepada Muaz, Rasulullah kata kepada Muaz, ya Muaz, katakanlah setiap kali diselepas solat fardu, fi kullu duburin minas salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mungkin di kalangan kita dah amal, setiap kali selepas solat kita baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka pada hari ini, bagi orang yang belum lagi mengamalkannya, saya menyuruh semua melalui sanad yang saya terima daripada guru-guru saya, maka saya sampaikan kepada kamu semua kasih Nabi SAW kepada Sayyidina Muaz bin Jabal, sehingga kepada orang yang menerima daripadanya, sehinggalah kepada kita pada malam ini. Kata Nabi SAW, katakanlah setiap kali lepas sembahyang, Allahumma, ikut saya tu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang bermaksud Allah, ya Allah, tolonglah aku. Sebab kalau kita tak minta tolong Allah, kita sendiri tak mampu untuk kita lakukan kalau kita tidak minta Allah tolong kita. Dalam nak beriman pada Allah pun kena minta tolong dengan Allah SWT. Maka Nabi ajar, Allahumma a'inni, ya Allah kamu tolonglah aku ala dzikrika, ke atas nak ingat pada kamu. Kalau kamu tak tolong, aku tak boleh ingat ya Allah. Hati aku sentiasa lupa, hati manusia sentiasa lupa. Sebab itu namanya manusia. Manusia itu dari perkataan nasia, iaitu lupa, yang sentiasa lupa. Maka kalau kamu tidak tolong bantu aku ya Allah untuk mengingatimu, nescaya kita akan sentiasa lupa pada Allah. Maka Nabi ajar, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantulah aku untuk mengingatimu,
wa syukrika, dan dalam nak mensyukuri segala nikmatmu. Karena kalau kamu tak tolong aku nak bersyukur pada nikmatmu, nescaya kita akan jadi daripada hamba yang kufur, yang sentiasa yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa husnul ibadatika, dan keelokan dalam beribadat kepadamu ya Allah. Ya, maka kita amalkan, kita baca setiap kali lepas sembahyang, baik kita sembahyang ke dalam keadaan solat ataupun dalam keadaan jemaah. Jangan kita lupa bacaan tadi. Karena apa? Karena itu diajar oleh Nabi, hasil karena kasih Nabi kepada sahabatnya Muaz. Moga-moga kita pun termasuk dalam orang yang diucapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita termasuk dalam golongan yang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Saya rasa cukup itu sahaja yang boleh saya berkongsi pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.